wajahmu ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu ya Rasulullah ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. The power of remaining positive, whatever the situation, can never be underestimated. We are all here for a limited period of time. Is it worth it to spend any of that time in a dismal mood, being negative? The true test of being a servant to Allah is to remain positive is when challenges become difficult. Remaining positive keeps one's mind in the right state of balance and often opens resolutions to the problems at hand. Here are some tips that can help you in shifting your mindset. 1. Shift your thoughts. Be conscious of your thoughts, especially when life just isn't going your way. The moment you see that you're diving into frustration, agony, sorrow, and low self-esteem, shift your thoughts by thinking about something completely unrelated. This breaks the pattern of self-pity, mind-created stories, and negative downward spiral. What makes us different from other Allah's creations is our ability to control our thoughts and think for ourselves. 2. Find the lesson. There is a lesson to be learned from every situation. No matter how unfortunate the situation may appear, recognize the beautiful lessons waiting to be discovered. Sometimes lessons are expensive, but every problem is a learning opportunity in disguise. Understand this and be appreciative for the experience. 3. Attitude of gratitude. Start counting the blessings and miracles in your life. Start looking for them and you shall find more. What's there not to be grateful? You are alive and breathing. Realize how lucky you are and all the abundance in your life. Whether you're positive or negative, the situation does not change. So we might as well be positive. As with any habit, the habit of remaining positive in all situations takes practice and a commitment to yourself to take control. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan forum bicara ad-din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada malam ini akan membawakan kepada anda forum bicara ad-din terbitan Puan Hajah Fairuz binti Nordin. Bersama-sama saya pada
pada malam ini sebagai murid anda Muhammad Mustaqim bin Malik, pegawai pendidik Pusat Sains dan Alam Sekitar IKIM. Forum kita pada bunyinya iaitu kepahitan di sebalik manisnya gula. Bagi mengulas dan mengupas tajuk forum kita pada malam ini, telah pun berada di hujung talian dua orang panel kita yang tidak asing lagi dalam topik ini. Yang pertama iaitu Puan Nur Kumalah binti Awang, Fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Apa khabar Puan Mala? Khabar baik, Alhamdulillah. Panel kita yang kedua pula ialah Profesor Dr. Hamid Jan bin Jan Muhammad, dari Program Pemakanan dan Dietetik Universiti Sains Malaysia USM, merangkap Fellow Persatuan Pemakanan Malaysia. Apa khabar Prof? Khabar baik, terima kasih. Sebelum kita teruskan dengan membicarakan tajuk forum kita iaitu kepahitan di sebalik manisnya gula, elok kiranya saya jelaskan bahawa forum kita pada malam ini mengandungi 3 pusingan. Setiap pusingan kita ada 2 soalan. Satu soalan untuk panel pertama, satu soalan untuk panel kedua. Dan 10 minit masa yang diperuntukkan untuk kedua-dua panel untuk menjawab setiap satu soalan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Prof. Hamid. Prof, sebagaimana yang kita maklumi bahawa Hari Diabetes Dunia disambut pada 14 November setiap tahun. Dan penyakit diabetes ini bukan sahaja memberikan kesan negatif kepada kualiti hidup dan kos penjaga kesihatan, malah ia juga menambah beban ekonomi individu, keluarga dan masyarakat serta mengurangkan produktiviti negara secara umumnya. Jadi pada pandangan Prof, bagaimana kualiti kesihatan dapat ditingkatkan dengan kepekaan terhadap Hari Diabetes Dunia ini dan kesedaran tentang pengambilan gula agar kepahitan kesan daripada kemanisan gula itu dapat diminimumkan risikonya. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua yang mendengar. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah kepada Radio IKIM kerana inisiatif khas untuk berkongsi ataupun mengadakan sesi seperti ini, bicara adin, tajuk yang berkaitan tentang gula sempena Hari Diabetes. Saya ingin mulakan perbincangan ini dengan pengalaman saya lah. Okay, saya bila pergi beli makanan di kedai ataupun restoran, saya akan order air. Air yang saya order biasanya saya akan order TO kosong. Ini amalan saya, TO kosong. Dan ada satu kedai tu saya pergi, saya order TO kosong, pramusaji tu pergi bawa TO kosong letak atas meja saya. Lepas tu dia berdiri sebelah saya. Saya pun tengok muka dia tengok muka saya. Dia tanya, adik dah berapa lama kena diabetes? Ataupun soalannya, adik dah berapa lama kena kencing manis? Itu soalan yang ditanya kepada saya. Dan saya pun senyum. Saya kata, saya sihat. Saya tak ada diabetes. Habis kenapa minum air tawar macam ni? Saya kata, saya tak nak diabetes lah saya minum air ni. So, saya nak kongsi sini, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia, saya kata, kita anggap macam salah faham. Di mana dia ingat, bila dah kena diabetes, baru kena berhenti minum gula ataupun minuman bergula. Itu konsep yang salah. Konsep yang sebenar adalah kita perlu berhenti minum gula, maka minuman yang bergula sewaktu kita sihat, supaya kita tidak mendapat penyakit diabetes. Dia mencegah sebenarnya. Gula ni, mengurangkan pengambilan gula sebenarnya untuk mencegah diabetes. Tetapi, bila dah kena diabetes, hukumnya jadi wajib. Macam tu. Bila dah jadi wajib, doktor paksa, dietitian paksa, baru kita ikut. Sebenarnya, dia untuk pencegahan. Cuma saya ingin kongsi juga sedikit gambaran tentang gula. Ramai orang salah faham. Dia fikirkan gula ini hadir dalam bentuk pasir, gula pasir. Okey. Dia kata saya tak ambil gula, saya tak ambil gula, betul. Tapi sedangkan dia minum air gas. Dia minum air 3 dalam 1 pracampur. Dia makan kuih yang manis-manis.
Ini semua sebenarnya mempunyai gula yang kita panggil gula tersembunyi. Dia gula ada dua jenis. Satu gula yang nyata, yang kita nampak dia bentuk gula. Satu lagi gula tersembunyi. Hampir 80% gula yang kita ambil adalah dalam bentuk tersembunyi. Sebab itu kita tertipu. Kita ingat kita tak ambil gula. Sedangkan secara tidak sengaja kita ambil gula. Saya di Kelantan, di Kubang Kerian ni, kalau saya order mi goreng, saya akan order macam ni. Dek, mi goreng tok sei gula satu. Sampai macam tu sebab saya bukan orang Kelantan, saya orang Selangor. Dan saya memang tak biasa makan makanan yang manis. Sampai ke tahap saya terpaksa order mi goreng dengan permintaan khas, jangan letak gula. Sebab kebiasaan memang di sini makanan yang walaupun nasi goreng ke, mi goreng ke, kuotiao goreng semua ada gula. So ini adalah usaha kita. Usaha kita dia dari segi pengguna untuk kita yang cakna, kita yang maju ke depan, yang kita mendidik tukang masak, peramu saji dalam sambil kita memesan makanan. Okey, itu yang saya ingin nyatakanlah tentang gula. Dan gula ni sebenarnya satu benda yang tidak baik. Tidak baik. Dia memang sedap, letak air gula memang sedap. Tetapi ia satu bahan yang tidak baik, terutamanya gula tambahan. Gula tambahan ni contoh kalau kita minum air buah oren ada gula semula jadi. Tapi bila kita masukkan gula pasir dalam air oren tu, jus oren, dia akan jadi gula tambahan. Yang tidak elok adalah gula tambahan. Kenapa dia tidak elok? Kenapa dia boleh menjejaskan kualiti kesihatan? Kerana gula mengandungi kalori. Kalori daripada gula, 1 gram gula akan ada 4 kalori contohnya. Bila kita terlebih makan benda yang manis, kita akan terlebih kalori. Bila terlebih kalori menyebabkan obesiti. Itu satu cara. Obesiti akan menyebabkan satu keadaan dia panggil insulin resistant, di mana badan kita rentan kepada insulin. Insulin ni adalah satu bahan enzim dihasilkan di dalam pankreas untuk menurunkan gula darah. Tapi bila dia ada lemak di tengah-tengah antara gula dengan insulin, bila ada lemak di tengah-tengah, dia tidak boleh bertindak balas. Bila insulin tidak boleh bertindak balas pada gula akan naik dalam darah. Inilah macam mana diabetes berlaku. Bila lemak menghalang tindak balas insulin dengan gula. Itu yang kadang terpaksa injek insulin. Bila dah kena diabetes terpaksa suntik insulin nak bagi keberkesanan tu lebih baik. Itu satu cara. Cara kedua, gula akan menyebabkan kita mudah lapar. Bila kita makan benda yang manis pagi-pagi, lepas 2 jam kita akan lapar kerana dia akan menyebabkan peningkatan gula yang mendadak dalam darah, dan pada masa yang sama insulin akan cuba untuk menurunkan, dan dia akan menyebabkan satu tindak balas di mana gula tu akan turun melebihi paras yang minimal. Lepas dia naik dengan laju, dia turun pun laju. Bila dia turun laju, dia akan mencapai satu tahap di mana dia akan menghantar signal ataupun isyarat kepada otak bahawa kita lapar dan perlu makan. Dalam arti kata lain, individu yang banyak makan makanan yang bergula akan kerap lapar dan akan kerap makan. So bila dia kerap makan, dia akan terlebih kalori dan seterusnya menjadi obes. Ini antara perkara yang menyebabkan kita perlu bimbang kerana pada masa sekarang 50.1% rakyat Malaysia mengalami masalah berat badan dan obesiti. Maknanya lebih daripada 50%. 50.1%. Ini perkara yang membimbangkan. Dan kalori daripada gula merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada obesiti di Malaysia. Dan kalau kita lihat pula kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, 1 dalam 3 remaja minum minuman bergas paling kurang sekali sehari. Paling kurang sekali sehari, lebih kurang 40% remaja kita minum minuman yang bergas. Dewasa 38% dewasa sekurang-kurangnya minum sekali sehari.
Minuman pracampur, yang ini yang paling saya bimbang, 30% rakyat kita minum minuman pracampur setiap hari. Maknanya setiap hari ni ada 30% rakyat kita minum minuman yang pracampur. Pracampur ni kopi, campur gula, campur bahan-bahan lain, dia menyebabkan gula yang tinggi. Dan seramai 60% rakyat kita minum minuman yang dibuat sendiri di rumah. Ini pun kena hati-hati. Kadang bila kita buat air kopi, air teh sendiri, kita akan cenderung untuk meletak gula yang banyak dan mengakibatkan kita sendiri di rumah, menyebabkan satu suasana yang kita menggalakkan untuk minum minuman yang manis. Oleh itu saya ingin ada lagi lebih kurang seminit, saya ingin nyatakan di sini bahawa gula menyebabkan peningkatan kalori, menyebabkan kerentangan insulin, boleh menyebabkan obesiti. Dan bila dah jadi obesiti, bila dah obes, mudah untuk mendapat penyakit diabetes dan juga penyakit lain seperti darah tinggi, penyakit stroke dan sebagainya. So, oleh itu gula merupakan satu bahan yang kita perlu hati-hati dan kurangkan jika kita amat prihatin tentang kualiti kesihatan dan kualiti hidup kita. Kalau ingin hidup lama dan berkualiti, inilah salah satu strategi, iaitu kurangkan gula. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Prof. Memang banyak sangat tadi kita dapat tengok dia punya data tu, utamanya tentang trend bagaimana pemakanan, pengambilan makanan dan minuman manis dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sedangkan sepatutnya kalau ikut kepada cerita pada awal-awal tadi, memang mentaliti kita tentang pencegahan tu agak mentaliti yang perlu diperbaikilah tentang mencegah diabetes tu. Dan kita beralih pada Puan Nur Kumala. Kita bercakap tentang pencegahan tadi. Kebanyakan Puan Mala, kebanyakan insiden insiden diabetes boleh dicegah melalui amalan gaya hidup yang sihat. Penyakit diabetes ni juga boleh dikesan sekiranya dibuat saringan secara berkala. Jadi bagi pesakit diabetes, kepatuhan terhadap rawatan dan nasihat profesional kesihatan serta amalan gaya hidup sihat mampu mengawal diabetes dan mencegah komplikasi menjadi lebih buruk lah. Jadi soalannya, bagaimanakah Islam melihat tentang perkara ini? Silakan Puan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Dr. Hamid, ya, saya doakan juga Tuan Moderator Encik Mustaqim, seterusnya para pendengar Radio IKIM, yang saya doakan kebahagiaan dan kemudahan dalam segala urusan harian insya-Allah. Dan malam ini kita bincang tentang pahitnya gula, kepahitan di sebalik manisnya gula itu. Dan saya kira menyambut apa yang Prof Hamid sebut tadi, toksir gula, saya rasa saya pun toksir manis dalam minuman, tapi perlu manis dalam senyuman. Kalau kita lihat hari ini di Malaysia, sebenarnya penyakit tidak berjangkit ini merupakan penyebab utama, ya, dalam kita sebab ia akan menyumbangkan kepada beban penyakit negara, di mana kita lihat ada laporan peningkatan trend penyakit tidak berjangkit macam diabetes, hypertension, penyakit kardiovaskular. Dan kesemua penyakit-penyakit ini sebenarnya mempunyai faktor risiko yang sama, macam peningkatan darah tinggi, tinggi gula dalam darah, obesiti, paras kolesterol yang tinggi, tabiat merokok, pemakanan yang tidak sehat, cara hidup yang tidak aktif. Jadi peningkatan faktor risiko ini sebenarnya boleh menyumbang ke arah peningkatan penyakit tidak berjangkit. Jadi elemen-elemen ini saya kira dia dimanifestasikan melalui faktor risiko biologi, macam lebih berat badan, obesiti, hypertension, prediabetes. Semua elemen inilah yang saya kira perlu dititik beratkan dalam pengawalan dan juga pencegahan penyakit diabetes sebelum parah. Dan macam Prof Hamid sebut tadi, diabetes kat Malaysia ni saya lihat bukan lagi
eksklusif bagi warga emas, ya. Daripada remaja pun memang dah ada statistik, ya, sehingga golongan tua, dewasa belum sampai 40 pun dah ada yang mengidap diabetes. Mungkin inilah disebabkan oleh gaya hidup kita, cara pemakanan kita, di mana perkara ini saya kira amat membimbangkan, ya, sebab bila once kita dah kena, saya rasa ia memerlukan penyakit, rawatan seumur hidup. Dalam perspektif Islam, ya, Islam sebenarnya menyarankan kita umatnya sentiasa menjaga tubuh badan, mengamalkan cara hidup yang sihat. Sebab kehidupan yang sihat itu merupakan satu amanah dalam hubungan kita manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Islam amat menitik beratkan kesejahteraan manusia, ya, melalui kita menentukan gaya hidup yang sihat ini. Sebab gaya hidup yang sihat ini berkait rapat dengan jasmani, mental, emosi, rohani, dan semua gabungan ini dia akan menentukan kualiti kehidupan seseorang. Jadi bila dikatakan menentukan kualiti kehidupan seseorang, maksudnya dia akan mempengaruhi prestasi kerja dan juga mungkin akan mempengaruhi kualiti tempoh hayat seseorang. Jadi kesihatan ini memang saya kira merupakan harta yang bernilai lah dalam kehidupan setiap insan. Kita perlu jaga, perlu pelihara, perlu beri perhatian yang sebaik-baiknya. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan mengenai kesihatan, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua nikmat yang mana nikmat ini banyak melekakan ramai manusia, iaitu nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi kesihatan jasmani dan rohani ini sebenarnya merupakan satu elemen yang penting bagi melahirkan tenaga, melahirkan modal insan yang cergas, yang sihat. Sebab ini semua akan membantu untuk membangunkan agama kita, membangunkan negara dan juga bangsa kita. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Dan inilah kesihatan yang kita nak pelihara ini, kita nak elak daripada penyakit diabetes dan sebagainya, ini merupakan salah satu hak asasi yang amat penting dalam kehidupan kita. Sebab kebanyakan manusia dia akan sedar betapa bernilainya kesihatan itu bila mana dia mengalami sakit. Bila ditimpa penyakit baru sedar. Dalam keadaan ini barulah kita rasa nak insaf, kita rasa pentingnya kesihatan itu dalam kehidupan kita. Jadi menjaga kesihatan ini sebenarnya dikira sebagai satu amal soleh, ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita umatnya agar memberikan hak kepada tubuh badan kita. Dan penjagaan kesihatan ini sebenarnya, Tuan Moderator dan juga Prof Hamid, ya, dan juga para pendengar Radio IKIM, ia merupakan satu sebahagian daripada maqasid syariah. Kita menunaikan hak terhadap tubuh badan, bererti kita menikmati tahap upaya badan kita yang mana sebenar-benar baik, benar-benar selamat daripada segi fizikal, daripada segi emosi, mental, rohani secara optimum. Jadi pemakanan yang berlebih-lebihan, kandungan yang tidak seimbang, semua ini akan menyumbang kepada penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Jadi pertambahan bilangan penduduk yang berpenyakit kronik di negara kita ini sebenarnya amat membimbangkan. Kerana trend inilah yang saya kira ia akan berpotensi untuk mengurangkan produktiviti negara kita. Maka kejadian dengan pelbagai penyakit kronik non-communicable disease ini mesti dikawal ke arah menggalakkan gaya hidup yang sihat. Kita kena tahu sebab menjaga kesihatan ini bukan setakat kita nak merawat penyakit yang dihadapi sekarang, tetapi ia juga bermaksud untuk kita menjauhkan diri kita, untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan apa jua perkara yang boleh menjejaskan kesihatan kita, sama ada dari segi jasmani maupun rohani. Sebab
sebahagian daripada kita, segelintir daripada kita mungkin tidak mengambil endah untuk jaga pemakanan. Malah ada yang mungkin cakap tak perlu kok nak ambil ubat dah ada kan. Bukan tak perlu kok nak jaga pemakanan sebab ubat dah ada. Bila kita sakit kita ambil ubat. Dan ini sebenarnya jelas bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita melakukan sesuatu itu, kita jangan mendatangkan mudarat kepada diri kita. Macam seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tulqu biaydikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja menjerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sebenarnya Nabi menganjurkan preventive medicine, bukan rawatan perubatan. Jadi benar, al-wiqayatu khairu minal ilaj. Pencegahan itu sebenarnya lebih baik daripada perubatan. Jadi dalam konteks kita bercakap pada hari ini, konteks diabetes, penjagaan kesihatan sebelum kita nak mendapatkan sebelum kita dapat diabetes, macam Prof. Hamid amalkan, praktiskan, itu amat penting supaya kita tidak tertumpu penjagaan selepas mendapat penyakit. Sebab bila dapat penyakit, kos lagi tinggi, time consume, masa kita banyak habiskan untuk nak jaga kesihatan yang kita dah sakit, kesihatan kita terabai, kualiti hidup kita pun juga tidak akan memberangsangkan. Jadi sebenarnya kita boleh lihat dalam Islam memang daripada awal lagi memberi perhatian serius dalam isu kesihatan ini. Kita perhalusi dalam panduan Islam, ada garis panduan yang lengkap kepada umatnya untuk kita nak jaga kesihatan, dari segi penjagaan, dari segi pengekalan dan juga pengawalan kesihatan itu sendiri, pemeliharaan kesihatan itu sendiri. Dan menjadi kewajipan kepada kita untuk kita jaga kesihatan diri kita, keluarga, orang sekeliling dan juga masyarakat. Sebab tanpa kesihatan ini, nikmat hidup kita akan berkurangan. Tanggungjawab kita untuk menaikkan tahap kesihatan ini seharusnya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Dan Islam sebenarnya meletakkan aspek kesihatan ini yang pertama selepas keimanan ataupun keyakinan kita. Sekiranya kita mengalami masalah kesihatan, maka segala urusan ibadah kita akan terganggu. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan. Sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik daripada kesihatan selepas keyakinan. Jadi Islam tidak akan dapat diamalkan dengan sempurna, tidak akan dapat dihayati sekiranya tanpa kesihatan individu Muslim itu sendiri. Tanpa kesihatan, matlamat kita sebagai manusia, penciptaan kita sebagai manusia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menjadi khalifah yang untuk memakmurkan bumi juga akan terjejak. Situ yang paling penting. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Nur Malang. Banyak peringatan yang digariskan oleh Islam sebenarnya, dan paling penting untuk kita sebagai umat Islam untuk pegang ialah badan yang dikurniakan oleh Allah ini adalah amanah buat kita untuk kita jaga dan bukan untuk kita rosakkan ia. Dan Alhamdulillah kita telah selesai dalam pusingan yang pertama forum ini. Kita akan bersambung dengan pusingan yang kedua. Dalam pusingan kedua ini kita teruskan, kita masih meneruskan dengan Puan Malang. Tadi kita cakap tentang bagaimana Islam memberi peringatan tentang penjagaan kesihatan, dan secara rumusannya kita boleh katakan bahawa Islam amat mementingkan kesihatan. Dalam penjagaan kesihatan ialah kita menyediakan perisai pencegahan seawal mungkin. Jadi boleh tak Puan Mala jelaskan bagaimana cara ataupun amalan untuk menterjemahkan panduan-panduan Islam yang ada ini dalam penjagaan kesihatan bagi mencegah penyakit diabetes dalam kehidupan seharian kita. Silakan Puan Mala. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Encik Musakim, Rak Panel bersama Prof. Dr. Hamid. Saya nak bawakan dua ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 88 yang membawa maksud, dan makanlah makanan yang baik, yang halal daripada apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu dan bertakwalah.
Dan yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, yang baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan, sebab sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ayat yang saya sebutkan ini sebenarnya menjelaskan kepada kita betapa pentingnya pengambilan makanan yang halal, yang baik dan berkualiti. Dalam ayat lain Allah memerintahkan supaya dalam pengambilan makanan ini harus memenuhi keperluan tubuh kita. Bukan kita nak ikut selera, bukan kita nak ikut tuntutan nafsu makan itu, dan tidak berlebih-lebihan. Dan ini jelas sekali dengan saranan daripada sudut pemakanan, perspektif sains, iaitu keseimbangan dan kesederhanaan itu harus dititik beratkan. Dan inilah yang disebut sebagai langkah pencegahan sebelum mendapat penyakit itu sendiri. Sebelum kita nak sebelum diabetes itu hadir dalam hidup kita. Contoh praktis yang diamalkan bila pesan minuman air kat luar, dia TO kosong Prof Hamid ataupun ais kosong. Macam ais kosong ni macam komang sangat lah kan kiranya kan. Kalau pergi kedai tu tak ada duit ke orang ni sampai order air yang tak ada air perlu air kosong dan sebagainya. Jadi sebenarnya umat Islam khususnya mesti mempraktiskan dengan bersungguh-sungguh apa yang telah dianjurkan agama kita daripada sejak dulu, iaitu kita perlu moderate, kita perlu bersederhana dalam pengambilan makanan, dalam pengambilan minuman ini. Sebab hal ini memang kita faham berdasarkan anjuran hadis Nabi SAW, berhenti sebelum kenyang, makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi tak ada anjuran kita makan supaya kita jadi kenyang yang lampau-lampau. Ini hadis yang telah disandarkan kepada Rasulullah, iaitu kita adalah kaum muslimin ini adalah kaum yang hanya makan bila mana lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau mengikut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, makna hadis tersebut benar namun sanadnya dhaif. Tetapi boleh merujuk kepada kitab Zadul Ma'ad dan Al-Bidayah wa Nihayah, di mana sebenarnya bermanfaat bagi seseorang itu jika makan ketika sudah kita lapar dan kita sedang memerlukan makanan tersebut. Dan ketika makan kita tak boleh berlebih-lebihan sampai kekenyangan. Sebab kekenyangan ini ada ketikanya dia akan membahayakan dan ada ketikanya mungkin selang-selingnya tidak mengapa. Ini yang telah dijelaskan dalam Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad lah. Maknanya memang benar sebagaimana yang dikuatkan dengan hadis yang telah dijelaskan oleh ulama lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu memakan beberapa suapan untuk menegakkan dirinya. Tapi kalau dia harus melebihi daripada yang sepatutnya itu, hendaklah sepertiga perut diisi dengan makanan, sepertiga lagi untuk minuman dan sepertiga lagi untuk udara. Itu kalau nak lebih. Kalau nak maksudnya itu yang 1/3 tu pun dah kira satu kita panggil had yang telah dilimitkan, yang telah disarankan dalam Islam. Jadi mari kita sama-sama menjaga berhati-hati dalam pemilihan makanan. Sebab setiap masa kita perlu ada usaha untuk mencegah. Sebab mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan dalam Islam sendiri pun agar kita membuat ataupun dalam pemilihan makanan perlu keseimbangan. Sebab bila kita terlalu makan banyak, berlebih-lebihan, kita tend tu untuk kenyang. Kenyang yang melampau-lampau inilah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kerana kekenyangan itulah yang akan membuatkan badan kita ini berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuatkan kita ni lemah, sering tidur, untuk macam malas untuk beribadah. Bahkan kalau mungkin boleh jadi pada hukumnya haram, di mana larangan kekenyangan ini dimaksudkan pada kekenyangan yang membuatkan penuh perut kita, membuatkan kita rasa berat untuk melaksanakan ibadah, membuatkan kita rasa angkuh,
bernafsu, banyak tidur, malas, jadi mungkin daripada makruh dia jadi berubah kepada haram. Sebab itu yang akan meninggalkan dampak ataupun kesan yang buruk kepada kesihatan kita. Jadi langkah pencegahan sebelum terkena sesuatu penyakit, khususnya dalam peringkat diabetes ini, selain daripada yang saya sebutkan tadi, mungkin kita perlu jalani kegiatan aktif, buat selain pemakanan ini perlu bersukan, beriadah, mengamalkan gaya hidup yang sihat, sebab semua ini pun telah dianjurkan dalam Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berkata, ajarlah anak-anak kamu berenang, memanah, suruh mereka belajar menunggang kuda. Jadi ini semua adalah suruhan dalam Islam yang meletakkan kepentingan beribadah itu untuk melatih umatnya dan menjadikan badan mereka sihat, dan juga cergas, sebab al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat itu berada pada badan yang sihat. Tapi masyarakat kita pada hari ini sukar untuk nak meluangkan masa melaksanakan aktiviti fizikal, sebab kita selalu rasakan sibuk. Kadang-kadang mungkin setengah orang wujud kesedaran, tapi kita tak mampu melaksanakan sebab time constraint, yang dikhawatiri bila kita makan berlebihan, ambil gula secara berlebihan, cara pemakanan yang tak boleh dikawal, pelbagai menu yang hipster yang viral pada hari ini, tak ada aktiviti fizikal, mudah sebenarnya diabetes ini boleh menjengah kehidupan kita, na'udzubillah. Jadi ini yang perlu kita garapkan dalam kehidupan kita, di mana Islam anjurkan, maka kita juga perlu laksanakan sebagai umat. Kita perlu melaksanakannya, sebab jangan kita macam sabda Nabi SAW, jangan kita nak mendatangkan kemudaratan kepada diri dan juga orang lain. Jadi makan secara berlebihan, ambil gula secara berlebihan, ada kalanya mampu bukan ada kalanya, tetapi dia akan mampu membahayakan kesihatan, dan di mana kesihatan ini wajib kita pelihara dengan lebih baik. Wallahualam. Jadi menyambung daripada apa yang Puan Mala sebutkan tadi tentang pencegahan, kita teruskan dengan Prof Hamid. Mohon pandangan Prof Hamid, sejauh manakah sistem penjagaan kesihatan pada hari ini menyokong kepada memupuk kesedaran masyarakat awam yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, golongan umur, muda hingga tua, dalam konteks pencegahan, merawat dan mengawal penyakit diabetes. Bagaimana sistem kita menyokong perkara tersebut, dan bagaimana aspek mencetuskan melalui pendidikan, mencetuskan kesedaran melalui pendidikan kepada generasi sekarang mampu menurunkan statistik penyakit tidak berjangkit yang semakin meningkat trennya pada masa kini. Silakan Prof. Okey, terima kasih Mustaqim. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, sistem penjagaan kesihatan di negara kita ni saya rasa antara yang terbaik dari segi perawatan. Kita kena diabetes, hospital banyak, doktor ramai, ubat pun ada macam-macam, bayaran pun amat minimum. Kadang bayar RM1 daftar, lepas tu boleh dapat ubat yang macam-macam ubat. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan. Kita perlu lihat ataupun kita perlu sekarang tumpukan lebih kepada aspek pencegahan. Rawatan ni tak susah. Makan ubat, okey, jalan, selesai. Tetapi pencegahan ini dah yang paling penting. Bagaimana, dan banyak persoalan bila masuk bab pencegahan, tanggungjawab siapakah untuk mencegah? Adakah tanggungjawab kerajaan? Adakah tanggungjawab sekolah? Adakah tanggungjawab tempat kerja ataupun rumah? Selalu orang berdebat. Ada orang salahkan kerajaan, kerajaan tak bagi ni, tak bagi tu. Ada orang salahkan sekolah tak ikut peraturan dan sebagainya. Saya rasa kita sekarang ni perlu lihat madrasah pertama tu di mana. Madrasah pertama ni adalah di rumah. Rumah, kalau bagi saya banyaklah selain daripada kajian obesiti, saya pun banyak buat kajian tentang kesihatan ibu dan anak dan sebagainya. Kalau tanya saya, rumah adalah madrasah pertama, bukan hanya untuk mendidik bab agama, tetapi juga untuk mendidik bab kesihatan. Dan peranan ibu bapa sebagai role model. Role model ni maknanya contoh kepimpinan melalui teladan. Jika ibu bapa mengamalkan makanan yang sihat, tidak membeli
air bergas, tidak membeli air yang manis-manis, gula-gula, makanan yang tidak sihat dan letak di rumah, insya-Allah anak kita tak akan makan. Anak akan makan bila adanya makanan tersebut di rumah. Kita panggil home environment. Persekitaran dalam rumah tu. Jika dalam rumah itu dipenuhi dengan buah-buahan, makanan yang sihat-sihat, air pun yang sihat-sihat, insya-Allah anak-anak akan ambil apa yang ada. Anak ni dia melihat apa yang kita makan. Jika kita makan yang tak sihat, memanglah dia akan ikut. Dan kita pula bagi tahu dia, adik jangan makan ni. Tak boleh. Sebab dia kata, kamu boleh makan, kenapa saya tak boleh? Jadi konflik. Anak kita akan jadi konflik. Oleh itu kita ibu bapa ataupun bakal-bakal ibu bapa kena bersiap daripada sekarang untuk bersedia berkorban. Memang kita ni nafsu kita nak suruh makan makanan yang manis, memang betul. Dan saya tidak kata langsung tidak boleh makan makanan yang gula. Kalau ikut recommendation WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dibenarkan mengambil gula tambahan sebanyak 10 sudu teh sehari. Maksimum 10 sudu teh, bukan sudu besar. Sudu teh ni yang sudu kecil tu, 10 sudu. Tetapi kita tidak sedar, kita dah melebihi 10 sudu pun. Contohlah macam kita order teh tarik lah katakan. Teh tarik, walaupun kita tak nampak gula, tapi dalam krima manis tu ada gula. Tapi kalau nak teh tarik tak apa, bila dah minumlah teh tarik kurang manis, sehari sekali, dalam tu dah ada 3 sudu teh gula. Okey. Kemudian mungkin teringin nak makan kek contohnya. Ambillah kek yang kecil, mungkin dalam kek yang kecil tu dah ada 7 sudu. Dah cukup. Satu hari, satu kek yang kecil, satu cawan teh tarik, 10 sudu. Cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Ini pagi teh tarik, tengah hari Milo ais, malam minum kopi 3 campur 1. Jadi rosak diet. So oleh itu, saya tidak ingin menuding jari kepada mana-mana. Contoh kerajaan telah berusaha. Dia wujudkan cukai gula. Cukai gula ni menyebabkan harga minuman yang manis meningkat. Tetapi adakah ia berkesan? Yang itu masih dalam peringkat kajian. Okey. Kalau saya pernah pergi kedai, saya order teh tarik kurang manis, ada seorang pelanggan pula order teh tarik ekstra manis. Itu menunjukkan tak ada kesedaran. Walaupun kita dah buat macam-macam kempen, kita dah bagi pelbagai nasihat, tetapi kadang-kadang nafsu mengatasi ilmu. Maknanya dia tahu gula ni tak sihat, tetapi keinginan untuk minum minuman yang trending hipster sekarang ni, saya amat bimbang, terutamanya remaja. Sebab yang banyak minum ni saya biasa nampak yang muda-muda. Okey, minuman hipster ni memang satu minuman yang kena hati-hati. Okey, kita jangan salahkan kenapa dia jual. Itu hak dia untuk jual. Hak kita untuk tidak membeli. Yang itu yang kita kena perjuangkan sebagai pelanggan ataupun pengguna yang bijak. Oleh itu, saya sekali lagi ingin kembali. Maknanya kerajaan ada cukai gula. Sekolah ada kempen untuk meletakkan water filter. Sekarang ni kebanyakan sekolah diletakkan mesin air untuk menggalakkan kanak-kanak minum air kosong. Di rumah pun kita galakkan anak-anak minum air kosong. Kalau sekali-sekala dia teringin, boleh. Bukan saya kata tak boleh, tetapi dengan kadar yang sedikit, jangan sampai melampau. Dalam Islam kita diajar untuk bersederhana dalam setiap perkara. Dan saya juga ingin menekankan bahawa kadang-kadang jangan kita tertipu dengan minuman saja. Makanan pun kita kena hati-hati. Makanan banyak yang sekarang ni mengandungi gula yang tidak kita nampak. Yang itu pun kita kena tahu. Maknanya kita kena bijak, kita kena tambah ilmu, belajar. Sekarang ni dalam internet ada macam-macam ilmu yang kita boleh timba. Boleh beli buku dan tambah ilmu dengan buku. Dengan ilmu lah kita boleh mendidik keluarga kita. Jika kita tidak berilmu, mana mungkin kita ingin pergi ke pasar raya dan buat pilihan, mana satu yang saya patut beli, mana satu yang saya tak patut beli. Susah. Kadang kalau tak ada ilmu tak boleh buat macam itu. Oleh itu, mulai hari ini tambahkan ilmu. Lihatlah rancangan kat YouTube ke, dekat internet ke. Tambah ilmu,
Amalkan ilmu itu di rumah, insya-Allah dengan amalan itu, ilmu itu akan sampai kepada anak kita dan seterusnya disampaikan kepada cucu kita, dan dengan cara ini sahajalah Malaysia mempunyai umat yang sehat, yang kuat, yang tidak lemah, bukan hanya generasi kita tetapi generasi anak, cucu dan seterusnya. Sebab jika ramai rakyat ataupun generasi dalam negara itu sakit dan berpenyakit, ia akan menjejaskan kekuatan negara. Mungkin kita tidak nampak benda ini. Kita ingat kekuatan negara ini dengan Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Laut dan kapal selam dan sebagainya. Sebenarnya bukan. Kesihatan itu adalah satu senjata yang patut kita pertahankan supaya kita dapat memberi sumbangan kepada negara, agama dan juga manusia sejagat. Itu saja, terima kasih. Baik, sungguh penting saranan dan peringatan daripada Prof. Hamid itu. Dan apa yang paling penting, langkah kesedaran dan pencegahan itu dia bukan kita harapkan kepada orang lain, kerajaan diharapkan kepada sistem kesihatan, kepada sekolah, tapi ia bermula dari dalam diri kita sendiri. Kita sendiri yang kena cari ilmu, kita sendiri yang perlu memulakan langkah menjaga kesihatan itu. Jadi Alhamdulillah kita telah selesai pusing yang kedua. Kita dah berada di penghujung forum, iaitu dalam pusing yang ketiga, pusing yang terakhir. Saya jemput Puan Nur Kumala untuk memberikan sedikit kesimpulan untuk merumuskan keseluruhan forum kita pada malam ini, insya-Allah. Silakan Puan. Okey, baik, terima kasih Mus. Rakan pendengar, panel bersama Prof. Hamid, saya kira sebagai kesimpulannya, kita sebenarnya dalam Islam ini menitik beratkan tentang penjagaan kesihatan setiap umatnya seperti mana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Daripada sudut penjagaan nyawa, makanan halal dan thayyiban ini akan membantu seseorang membesar, hidup dengan lebih baik dan juga lebih sihat. Di samping ia akan membantu memelihara kita individu dalam dan juga masyarakat ini daripada pelbagai penyakit. Contohnya gula adalah halal, ada pensijilan halal, tapi aspek tayyib itu tidak dapat dipenuhi sekiranya kita ambil secara berlebihan, malah dia akan memudaratkan diri kita. Contoh, kita akan dapat diabetes. Bagi pengidap diabetes memang sah-sahlah, ia sudah tidak tayyib lagi. Jadi yang keduanya adalah hak kepada kesihatan ini merupakan sebahagian daripada aspek hak asasi manusia. Setiap daripada kita berhak ke atasnya untuk mendapatkan kesihatan ini tanpa sebarang diskriminasi. Kita perlu dapatkan, maksudnya kita perlu jaga diri kita untuk mendapatkan kesihatan itu. Dan yang ketiga, setiap pemimpin, setiap masyarakat sebenarnya mempunyai peranan, mempunyai tanggungjawab untuk kita memastikan hak untuk mendapatkan kesihatan itu dapat dinikmati bersama. Kita jaga kesihatan untuk diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Jadi saya menyeru kepada semua, termasuk diri saya sendiri, untuk kita beri sepenuh perhatian pada langkah-langkah untuk menjaga amalan gaya hidup yang sihat. Umpamanya kita nak meletakkan penjagaan kesihatan itu ataupun pemeliharaan kesihatan itu diutamakan. Kita amalkan sikap mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Kita amalkan pemakanan yang bersederhana, seimbang. Maksudnya kita nak elak, bukan nak elakkan, tapi dia lebih kepada kurangkan kepada kesedapan dan keterlebihan itu. Jadi kita perlu pastikan pelbagai amalan ataupun gaya hidup yang sihat kita ini tidak bertentangan dengan akidah, dengan hukum syarak, dan sentiasa perlu merujuk kepada yang berkepakaran sekiranya kita mengalami simptom penyakit, supaya dia tidak berlanjutan, kerana penjagaan kesihatan, cara penjagaan setelah didiagnos penyakit ini juga perlu dititik beratkan. Dia lain sebab mengurangkan ia daripada keseriusan penyakit tersebut. Sebab kita tahu nikmat kesihatan itu seolah-olah mahkota bagi orang yang sakit. Jadi refer pada yang tahu, profesional kesihatan, untuk memastikan gaya hidup kita ini yang kita anggap ini sihat ataupun tidak, supaya ia juga benar-benar selari dengan syarak, juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam pada itu kita perlu
mengamalkan langkah-langkah kesihatan, mengamalkan minum air putih, air biasa, berapa gelas, terpulanglah pada diri sendiri, tetapi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, mengurangkan minum-minuman bergas, minuman viral, kalau minum minuman panas, teh, kopi, kurangkan gula, dan juga perlu elakkan susu pekat manis. Mungkin saya kira haramlah kepada mereka yang mengidap diabetes susu pekat manis ini, dan perlu amalkan memakan sayur-sayuran. Jadi langkah-langkah pencegahan ini kita boleh ambil untuk mengurangkan risiko kencing manis itu. Jadi jika kita dapat ada keraguan, kita ada masalah kesihatan lain, sila rujuk kepada pakar yang bertauliah, bukan kepada makcik kantin dan sebagainya. Terutama sekali perihal suplemen dan juga vitamin tambahan. Dan ini semua pun saya kira perubahan cara hidup yang kepada yang lebih sihat itu sebenarnya adalah mudah. Mungkin mudah, tetapi untuk mengekalkannya adalah sesuatu yang mencabar. Tapi perubahan ini sebenarnya amat penting untuk menjamin hari depan kita agar lebih sihat dan juga gembira. Dan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8 yang mana membawa maksud, maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah sekalipun nescaya akan dilihat dalam surat amalnya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah nescaya akan juga dilihat. Walaupun dengan kita lihat ia menjaga pemakanan, menjaga keseimbangan kehidupan, kualiti kehidupan kita, kita perlu menjaga diri kita daripada kemudaratan bahaya gula, dan ia merupakan salah satu usaha yang akan dicatat kebaikan padanya. Wallahu alam. Baik, itu satu nasihat yang sangat bermakna. Menjaga kesihatan ni juga kiranya satu ibadah kepada diri kita, sebab kita menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, dan juga ia membolehkan kita dapat beribadah dengan lebih baik pada masa akan datang. Dan untuk penutup ni saya silakan Prof Hamid untuk membuat kesimpulan tentang oral kita pada malam ini. Silakan Prof. Terima kasih Mustaqim. Saya ingin guna tajuklah kepahitan di sebalik manisnya gula. Ini satu tajuk yang memang saya rasa amat kena lah. Sebab ubat ini pahit, gula ini manis. Jangan kita, kalau kita berbual dengan pesakit diabetes kan, cuba tanya dia, kalau anda diberi peluang untuk putar sebelum masa, apa yang anda akan betul buat? Anda akan buat. Biasanya mereka akan jawab, saya akan jogging, saya akan jaga kesihatan. Tapi bila dah kena diabetes, amat susah. Setakat hari ini tidak ada penawar untuk diabetes. Ramai orang tertipu. Ubat yang diberi untuk makan, metformin contohnya, bukan penawar, itu pengawal. Penawar, penyakit itu hilang terus. Contoh kita pening kepala, kita makan ubat PCM, pening kepala hilang, kan? Diabetes tiada ubat. Yang ada hanyalah ubat untuk mengawal supaya gula kita tidak naik. Oleh itu, kita kena pegang bahawa diabetes tiada ubat. Dan untuk penyakit yang tiada ubat, jika kita kena penyakit tersebut, dia akan bersama kita sepanjang hayat. Sampai kita mati, kita akan terpaksa bergantung pada ubat tersebut. Dan ubat pula ada kesan sampingan. Ada juga isu-isu lain. Bila dah ada diabetes, dia akan datang penyakit-penyakit yang lain. Penyakit darah tinggi, penyakit masalah buah pinggang dan sebagainya. Dan senang cerita, pendek cerita, kesihatan kita akan lebih merosot bila kita dah ada diabetes. Oleh itu, kepada yang pengidap diabetes, saya nasihatkan patuhi arahan doktor dan juga pegawai dietetik atau dalam segi etika ataupun adab pemakanan. Itulah yang saya ingin nasihatkan supaya keadaan gula tidak menjadi lebih teruk. Kerana bila tidak dikawal, dia akan menyebabkan banyak masalah lain. Antara yang biasa kita dengar adalah sehingga peringkat terpaksa potong kaki. Ada yang sampai hilang penglihatan, buta. Kerana diabetes, jika gula tidak dikawal, dia boleh menyebabkan masalah penglihatan, masalah luka, tidak mudah untuk sembuh dan akhirnya terpaksa dipotong. Dan bila dah dipotong, kita akan jadi bergantung pada orang lain pula. Nak pergi ke sana kemari, terpaksa orang bawa kita dan sebagainya. Janganlah kita tunggu sampai dah sampai peringkat itu baru kita nak menyesal, baru kita rasa kalau ni dah tak bermakna dah waktu tu. Tak
Tak payah nak berkalau, dah selesai dah. Maknanya hadapilah apa yang ada. Tetapi yang saya ingin tekankan kepada mereka yang masih sihat, mereka yang belum ada penyakit, nikmatilah kesihatan ini dan gunakanlah kesihatan ini, nikmat ini sebaiknya. Janganlah kita mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan dengan mengabaikan kesihatan. Jogging memang penat, tetapi dia memberi kita kesihatan. Dalam masa jangka yang panjang, dia memberi kita pencegahan penyakit. Tidak makan benda yang manis memang bosan, sebab kadang-kadang kita nak teringin kan. Okey, teringin sekali-sekala tak apa, jangan sampai ketagih kepada minuman manis. Bila sampai peringkat ketagih, kita akan terlebih makan kepada makanan dan minuman yang manis. Dan juga mengawal makanan memang satu benda yang kita rasa leceh lah, tak best lah dan sebagainya. Memang nafsu ini memang tujuannya untuk merosakkan badan kita, tetapi kita kena lawan nafsu. Nafsu makan kita kena lawan supaya kita tidak menjadi sakit di kemudian hari. Dan siapa yang boleh bantu kita semua ini? Adakah orang luar? Kalau kita anak kecil, mungkinlah kita bergantung pada ibu bapa. Tetapi jika kita remaja dan juga dewasa, diri kita yang hanya boleh membantu dari segi pencegahan, mengawal nafsu, mengawal aktiviti dan sebagainya. Oleh itu, mulai hari ini saya ucap tahniah IKIM menganjurkan program ini supaya ramailah pendengar IKIM, pendengar setia IKIM dapat melengkapkan diri. Kita beringat, saya ingatkan diri saya dan juga kita sama-sama ingatkan diri masing-masing supaya kita sentiasa menjaga kesihatan, supaya kita boleh beribadat dengan sempurna, beribadat dengan baik, dan juga kita boleh dapat menjalani kehidupan kita tanpa sebarang penyakit, tanpa sebarang ubat-ubatan. InsyaAllah saya doakan semua panel dan juga kaki tangan IKIM dan juga pendengar IKIM dilindungi oleh Allah Ta'ala, diberi ilmu dan diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang didengari. Dan insyaAllah kita sama-sama pakat bantu diri kita, bantu rakyat Malaysia dan juga umat Islam supaya kita menjadi satu umat yang sihat, satu umat yang kuat dan satu umat yang tidak menjadi beban kepada orang lain dan menjadi penyumbang kepada produktiviti negara, agama dan seterusnya manusia sejagat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Prof. Ini tajuk forum kita pada malam ini memang sangat-sangat bermakna dan dia punya perkongsian dan isi kandungannya juga sangat bermanfaat sekiranya kita ambil pengajaran daripadanya dan kita amalkan. Dan tajuk kita, saya ingatkan sekali lagi lah kepada semua para pendengar, pahitan di sebalik manisnya gula. Kita ni ayolah kita berjaga-jaga dengan manisnya gula untuk kita elakkan bahaya pahitnya pada kesihatan kita, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini, Puan Nur Kumala, Prof Hamid, kerana sudi meluangkan masa berkongsi dalam forum bicara adil kita pada malam ini untuk kebaikan masyarakat seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia juga, tentang pentingnya menjaga kesihatan, pentingnya penjagaan pemakanan. Dan insyaAllah kita sama-sama ambil iktibar, ambil pengajaran supaya kita terlindung daripada bahaya penyakit diabetes, insyaAllah. Jadi itu saja dari pihak saya. Apa yang kurang, saya mohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dalam tutur kata. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Kenapa muka awak nampak risau je? Risaulah bang, anak lelaki kita ni nak sekolah mana tahun depan? Dia minat menghafal Al-Quran. Kalau boleh, naklah cari yang sesuai dengan minat dia tu. Kebetulan, tadi sembang dengan orang surau. Katanya, anak si Bukhari tu dah banyak juzuk dia hafalnya. Ya ke bang?
Tak tanya ke kat mana sekolahnya? Dah. Sekolah Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Adin 9. Nombor pun dah ada ni. Cepatlah bang telefon. Nanti takut penuh pula sekolah tu. Ya, sekarang juga saya telefon. Maklumat lanjut hubungi atau WhatsApp 016 500 6490. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Istimewa untuk anda, kami bawakan program bacaan Yasin malam Jumaat bersiaran setiap hari Khamis minggu ketiga setiap bulan pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang bersama-sama mengalunkan bacaan Yasin secara berjemaah dan ikuti tazkirah ringkas oleh asatiza berkaliber. Hanya yang terbaik kami bawakan kepada anda. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017 345 2564 atau 012 686 9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kuching 93.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha